Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Hari ini cikgu nak kongsikan tentang subtopik selesaikan masalah bagi panjang, jisim dan isi padu cecair bagi matematik tahun 5 buku teks muka surat 213. Baik, sebelum tu cikgu nak kongsikan dulu ya. Cikgu nak jelaskan tentang penggunaan kata kunci. Kata kunci itu apa ya cikgu? Kata kunci merupakan perkataan yang ada dalam sesuatu ayat selesaikan masalah. Baik, dalam perkataan tu, kita boleh tahu operasi apa yang perlu kita buat. Sebagai contoh, okey, tengok yang tulisan warna hijau ni. Okey, sekiranya ada perkataan berapakah jumlah, hitung jumlah, okey, jumlah ya. Maksudnya, yang ni ada cari jumlah, cari hasil tambah. Maksudnya, operasinya adalah tambah. Seterusnya, kurang daripada. Okey, ada perkataan kurang daripada. Kurang melibatkan sesuatu benda tu akan menjadi sedikit. Betul tak? Bila sedikit adalah operasi tolak. Betul tak? Yang ni ya, ada kurang daripada, dikeluarkan, dibuang. Maksudnya operasi tolak. Lebih daripada, lebih. Okey, lebih sesuatu benda tu akan menjadi bertambah, akan menjadi banyak. Jadi lebih banyak, lebih besar, terima, dapat. Okey, yang ni bagi operasi tambah. Cari beza, cari perbezaan. Okey, ada ya, cari beza, cari perbezaan, operasi tolak. Ada perkataan 2 kali. 5 kali. 5 kali. Kali tu maksudnya apa ya? Dah tahu dah kan. Kali tu darab lah. Jadi, kali darab operasinya adalah darab ya. 2 kali darab 2. 5 kali darab 5. 10 kali darab 10. Okey, kemudian diisi sama banyak. Okey, dikongsi sama rata. Okey, yang ni ada di sini ya. Dikongsi bersama, diagihkan sama rata, dipotong sama rata. Ini adalah operasi bahagi. Alright, jelas ya. Cikgu tunjukkan contoh sahaja. Jadi dah faham kata kunci, penggunaan kata kunci. Kita buat latihan cuba ini pada buku teks muka surat 213 ya. Buku teks tahun 5. Okey, sebelum kita nak buat soalan, kita kena tahu langkah-langkahnya, iaitu yang pertama baca dan fahami soalan. Kedua, bulatkan kata kunci, operasi apakah yang perlu. Dan yang ketiga, barulah selesaikan. Jadi soalannya, Puan Anita membeli sehelai kain putih dan kain batik. Okey, boleh bulatkan kain putih, kain batik. Panjang kain putih ialah 23/4 meter. Okey. Jadi panjang kain batik lebih 1.5 meter daripada panjang kain putih. Jadi ada perkataan di sini lebih. Dah tengok tadi contoh kan. Lebih sesuatu benda tu akan jadi bertambah. Okey, meningkat. Jadi kena operasinya tambah. Betul tak? Tambah. Ini soalannya, hitung panjang dalam cm kain batik yang dibeli oleh Puan Anita. Okey. Jawapan nak kain batik ya. Ini soalan melibatkan meter dan sentimeter. Ingat 1 meter 100 sentimeter. Ingat pembaris kayu yang ukur kain. Jadi untuk soalan ni kita kena tukarkan pecahan kepada perpuluhan. Pecahan yang ni ya, 23/4 ni kita tak boleh nak kira. Kita tukarkan kepada perpuluhan. Jadi 23/4 meter kain putih tu bersamaan dengan 20 ni adalah 20 meter. Betul? Nombor bulat kan? 20 meter. Okey, 3/4 ni yang kita kena tukarkan. Pecahan ni kena tukar kepada perpuluhan. Jadi 3/4 bermaksud 3 bahagi dengan 4. Betul? Jangan silap ya. Kalau kamu tulis 4 bahagi 3, yang ni salah ya. Jadi 3 bahagi 4. 3 bahagi 4 ataupun 3 topi 4. 3 pakaikan topi 4. Alright. Bahagilah. Di sifar darab 4 sifar, bakinya 3, tak boleh ada baki ya. Ada baki, cipta sifar, cipta titik. Jadi 7 darab 4, 28. Ada baki lagi. 2 kan. Okey, tak boleh ada baki, cipta sifar lagi. Jadi 5 darab 4, 20. Barulah tiada baki ya. Jadi dapat sini sifar perpuluhan 7
Okey, tambahkanlah dengan 20. Jadi 20 meter adalah 20.0 ya. Tambah dengan 0.75 kamu dapat 20.75 meter. Okey, dah tukar tadi. Yang pecahan tadi dah jadi perpuluhan dah. Alright. Jadi kain putih 20.75 meter tadi. Yang ni dia kata panjang kain batik lebih 1.5 meter daripada panjang kain putih ya. Lebih bermaksud tambah. Jadi kita kena tambah lah. Okey, gunakan kaedah kotak. Meter, sentimeter. Okey, 2 sifar, 1 meter, 100 sentimeter. 2 sifar, 2 kotak di sini betul. 2 kotak titik ya. Jadi tambahkanlah. Okey, 20.75 titik 75, 1.5, 1.5. Yang ni sifar lah. Okey, jadi tambahkan. Okey, tambah seperti biasa. Yang ni 7 tambah 5, 12. 1 di tangan ni terus letak di unit meter ya. Jadi kamu dapat sekarang ni 22.25 meter. Sekiranya dia nak dalam meter. Sekiranya dia nak dalam sentimeter, kena buang titik. Kamu dapat 22.225 sentimeter. Ditengok semula jawapan. Di soalannya dia nak dalam sentimeter ya. Jadi dalam sentimeter, unit sebelah kanan kena buang titik. Jadi kamu dapat jawapannya. Panjang kain batik yang dibeli oleh Puan Anita ialah 2,225 cm. Alright. Di soalan B, seperti biasa baca dan fahami soalan, bulatkan kata kunci, operasi apa yang perlu dan selesaikan. Jadi gambar ajar di bawah menunjukkan kedudukan beberapa tempat di sebatang jalan yang lurus. Okey, Rumah Azam, Rumah AJ, Taman Rekreasi, Kompleks Renang. Okey, diberi di sini Rumah Azam ke sini ya. Kompleks Renang ni 36 1/2 km. Jadi diberi lagi Rumah AJ terletak 19.7 km dari Rumah Azam. Okey, ni Rumah AJ ke Rumah Azam 19.7. Jadi dan 9 km 80 meter dari Taman Rekreasi. Rumah AJ ni lah ke Taman Rekreasi idealah ni 9 km 80 meter ya. Okey, Rumah AJ ke Taman Rekreasi. Jadi soalan yang pertama dia nak hitung jarak dalam kilometer dari Taman Rekreasi ke Kompleks Renang. Okey, dia nak Taman Rekreasi ke Kompleks Renang. Okey, mudah sahaja. Kita kena tambah dulu yang ni ya. Kena tambah yang ni. Jadi soalan melibatkan kilometer dan meter ya. Kilometer dan meter. Jadi 1 kilometer 1000 meter. Ingat 3 sifar, 3 kotak. Guna kaedah kotak. Jadi 19.7 tadi diberi ya. 19.7. 19.7. Okey, dua lagi ni sifar lah. Tambahkan dengan yang ni ya. 9 km 80 meter. Okey. 9 km 80 meter. Betul cikgu tulis macam ni. 80 meter. Salah ya. Ini kalau jadi macam ni 800. Okey, yang ni salah. Okey, jadi yang sebetulnya macam ni 80 meter. Okey, jadi yang ni sifar. Okey, tambahkan. Jadi dapat jawapan sekarang ni 28 km 780 meter dari mana? Dari Rumah Azam ke Taman Rekreasi. Okey, dua ni dah dapat kita tambah tadi kan, dua ni. Jadi dia nak yang ni. Taman Rekreasi ke Kompleks Renang. Jadi kena tolak lah. Kena tolak dengan 36 1/2 km ni. Alright. Jadi 36 1/2 km tu dalam pecahan kita kena tukar dalam perpuluhan dulu, betul tak? Jadi 36 km tu, okey, nombor bulat. 1/2 ni kena tukarkan kepada perpuluhan. Jadi 1/2 bermaksud 1 bahagi 2 ya. Bukan 2 bahagi 1. 1 bahagi 2. Okey, ataupun 1 topi 2. Jadi kamu dapat 0.5 di sini. 0.5 kilometer ya. Kilometer. Jadi tambahkan 36 tambah 0.5 kilometer. Kamu dapat 36.5 kilometer. Alright. Jadi 36.5 kilometer tu jarak dari sini ke sini kan. Okey, macam mana kamu nak dapat jarak yang ni? Kena tolak yang ni lah. Okey, jarak yang ni tolak dengan jarak yang ni. Okey, jumlah jarak yang ni tadi kita dah dapat dari 28 kan. 0.780. Alright. Ditolakkan seperti biasa. 36.5 sifar-sifar tolak 28.78. Masukkan dalam kotak ya. Jadi nak tolak yang ni 4 tolak 7 tak boleh. Kita pinjamkan dari kilometer. Jadi 6 ni tinggal 5.
Okey, 1 kilometer, 1000 meter. 1000 tu terus letak 1 saja ke depan ni ya. Jadi tolaklah. Tolakkan kamu dapat 7 kilometer, 720 meter. Apa dia yang dapat tu? Jawapan nak dalam apa? Jawapan tengok semula. Soalan 1 tu ya. Jawapan nak dalam kilometer. Dari taman rekreasi ke kompleks renang. Kamu dapat jawapannya. Jarak taman rekreasi ke kompleks renang ialah 7.72 kilometer. Okey. Unit dalam kilometer letak titik ya. Jadi sifar ni tak perlu tulis. Jadi dah dapat jawapannya. Okey. Soalan yang kedua. Azam pergi ke rumah AJ 2 kali seminggu untuk belajar berkumpulan. Hitung jumlah jarak ulang alik dalam meter yang dilalui oleh Azam. Jadi yang diberi tadi, jarak rumah AJ ke rumah Azam ialah 19.7 km. Betul tak? Okey, yang ni. Rumah AJ ke rumah Azam. Jadi sekarang ni Azam pergi ke rumah AJ, samalah. Jadi jaraknya 19.7 km. Okey, dia pergi belajar 2 kali seminggu. 2 kali. Apa maksud 2 kali? Maksudnya darab 2. Okey, pergi. Okey, darab 2 pergi. Nak balik pula. Dia kata ulang alik ya. Okey, cikgu dah gariskan ulang alik. Okey, pergi 2 kali. Maksudnya balik pun 2 kali. Jadi berapa kali sekarang ni? Jadi 4 kali ya. Jadi bermaksud kena darab 4. 2 kali pergi, 2 kali balik. Jadi darab 4 seminggu 2 kali. Alright. Jadi buatlah kaedah kotak 19.7 darab dengan 4. Okey, lupa sifir 4, tulis sifir ya dekat tepi. Jadi 7 darab 4, 28. Tulis 8. 2 tu, 2 di tangan tu terus letak di unit kilometer ya. Jadi kamu dapat jawapan, titiknya letak bawah saja. 78.8 sifar-sifar. Tengok semula jawapan nak dalam meter ya. Sekiranya jawapan nak dalam kilometer, letak titik. Okey, sekiranya jawapan nak dalam meter, okey, sebelah kanan kena buang titik. Jadi jumlah jarak yang dilalui oleh Azam untuk pergi belajar di rumah AJ ialah 78,800 meter. Okey, jawapan nak dalam meter ya tadi. Okey, yang ni meter. Alright. Soalan C. Rajah di atas menunjukkan beberapa biji bola getah yang sama jenis dan saiz. Maksudnya sama jenis, sama saiz. Maksudnya berat yang sama lah. Okey, diberilah berat yang sama. Di atas sebuah penimbang yang seimbang. Hitung jisim dalam gram. Okey, dalam gram. Sebiji bola getah itu. Sebiji saja dia nak. Alright. Jadi soalan melibatkan kilogram dan gram. 1 kilogram, 1000 gram. Ingat gula ya. Sepaket gula. Jadi baca dan fahami soalan. Bulatkan kata kunci. Sudah. Kita nak selesaikan sekarang ni. Okey, nampak di sebelah kiri ni ada 7 biji bola. Sebelah kanan ada 1 biji bola dan pemberat 2.1 kilogram. Jadi cara yang pertama sekali mudah saja. Kita buang yang ni satu, kita buang yang ni satu. Jadi yang ni ya, buang sebiji bola getah kiri dan kanan. Kiri satu, kanan satu, dah sama berat jadi kan? Jadi sekarang ni nampak tak pemberatnya jadi macam ni ya. Kita buang satu tadi, sebelah ni 6, sebelah ni 2.1. Kita buang sebiji bola kiri dan kanan. Jadi nak kena buat apa sekarang ni nak dapatkan sebiji bola? Kena bahagi 6 sahaja. Alright, jelas ya? Jadi sebabkan jawapannya nak dalam gram, kita tukarkan dulu kepada gram ya. Jadi gunakan kaedah kotak tadi 2.1 tadi kan. Okey, masukkan nilai 2.1. Ingat ya kaedah kotak 3 sifar, 3 kotak sini kan. 1, 2, 3 kotak dan titik. Okey, 2.1 yang ni sifar-sifar. Jawapan nak dalam gram tadi, kita buang titik. Betul? Jadi dapat 2100 gram. Kita kena bahagi berapa? Bahagi 6 lah. Jadi kalau lupa sifir 6, kena buatlah sifir 6. Jadi kamu bahagi, kamu dapat 350 gram. Jawapan nak dalam gram tadi. Jadi jisim sebiji bola ialah, bola getah ya, ialah 350 gram. Alright, jelas? Soalan D. Jadual di sebelah menunjukkan isi padu 3 bekas air minuman yang disediakan oleh Leiting. Jadi soalannya, okey yang ni ya, bekas air PQR, isi padunya dah diberi tapi ada dalam bentuk pecahan satu.
Jadi pecahan ni kena tukarkan kepada perpuluhan. Betul tak? Jadi hitung jumlah isi padu dalam liter air minuman di dalam ketiga-tiga bekas itu. Jadi ada kata kuncinya jumlah. Okey, jadi jumlah ni adalah operasi tambah ya. Jadi tambahkan ke semua ni. Sebelum tu kena tukarkan dulu yang ni ya. Pecahan tukar perpuluhan. Jadi 3 1/2 liter tu, 3 tu adalah nombor bulat, 3 liter. 1/2 kita kena tukarkan kepada perpuluhan. Jadi 1/2 bermaksud 1/2 ataupun 1 topi 2. Okey. 1/2 ya, 1 topi 2. Jadi kamu bahagikan, kamu akan dapat 0.5 liter. Okey, jadi 3 liter tambahkanlah dengan 0.5, kamu dapat 3.5 liter. Okey, dah tukar pecahan ni, dah tukar perpuluhan ya. Jadi gunakan kaedah kotak, ingat 1 liter 1000 ml, ingat minyak masak ya, dalam botol ataupun plastik tu. 3 sifar, 3 kotak, 1, 2, 3 dan titik. Okey, unit liter dan mililiter. Jadi jumlah kita boleh tambah ketiga-tiga ya. Jadi masukkan nilai lah. Ini 3.18, 3.18 yang ni sifar lah. Okey, 750 ml. Okey, liternya sifar. 3.5, 3.5, 2 lagi sifar lah. Okey, tambahkan seperti biasa. Jadi kamu dapat 7.430. Tengok semula jawapan nak dalam apa ya? Dalam liter. Okey, jadi dalam liter kena letak titik ya. Kalau dalam mililiter buang titik. Jadi kamu dapat jawapannya. Jumlah isi padu ketiga-tiga bekas ialah 7.43 liter. Okey, ada titik, ada sifar kat belakang ni, tak payah tulis ya. Alright, dapat soalan yang pertama. Soalan yang kedua pula. Air minuman di dalam bekas R diisikan sama banyak ke dalam 30 biji gelas. Okey, cikgu dah bulatkan. R yang ni ya, tadi R ni adalah 3.5 liter. Okey, ada perkataan sama banyak di sini. Sama banyak adalah operasi apa ya? Bahagi, betul tak? Dah belajar tadi kan? Bahagi berapa? Bahagi 30. Jadi 3.5 bahagi 30. Setiap gelas mengandungi 150 ml. Okey, dia nak tukar dalam mililiter lah. Air minuman. Adakah pernyataan ini benar? Buktikan. Kita bahagi dahulu. Tapi kena tukar dulu dalam mililiter ya. Jadi buat kotak, tukar unit ya. 3.5. Okey. Jawapan tadi dia nak dalam ml. Jadi kita kena buang titik. Jadi dapat 3,500 ml. Betul tak? Nak bahagi dengan 30. Jadi 3,500 ml tadi kita bahagilah dengan 30 ya. Bahagi 30. Macam ni nak buat sifir 30. Mudah saja. Buat sifir 3. Lepas tu, kat belakang dia tu letak je sifar, sifar, sifar semua ya. Jadilah sifir 30. Jadi kamu bahagi seperti biasa. Jadi ada lagi baki ya. Dah habis nombor dah. Ada lagi baki. Jadi cipta lagi sifar. Okey, cipta titik. Okey, jadi kalikan 3 sama dengan 180. Ada lagi baki. Okey, baki 20. Cipta lagi sifar. 6 kali 3. Jadi kalau kamu kira yang ni, kamu akan dapat 116.6666 dan seterusnya. Jadi, kita kena bundarkan lah yang ni. Jadi kalau kamu kira tadi ya, tak habis ya jawapannya. Dapat 116.666666. Betul tak? Jadi selanjutnya kita bundarkan kepada dua tempat perpuluhan. Yang ni 6. Okey, bundarkan. Ingat lagi tak bundarkan? 66 jadi 7. Betul tak? Dekat dengan 70. 70. Jadi sebelah kiri kekalkan 6. Jadi dapat 116.67. Jadi yang ni jawapannya 116.67 mililiter. Jadi berbalik kepada soalan dia tadi. Adakah pernyataan ini benar tadi? Dia kata 150 ml. Setiap gelas, bila dah bagi 30, setiap gelas mengandungi 150 ml. Tak sampai pun, betul tak? Jadi, adakah pernyataan ini benar? Buktikan. Kita dah buktikan dah. Dapat 116.6666. Bundarkan jadi 116.67. Jadi, pernyataan ini adalah tidak benar. Jadi, apa yang perlu kamu tulis? Pernyataan ini adalah tidak benar. Setiap gelas mengandungi 116.67 ml. Alright, jelas ya? Di akhir sekali, cikgu kongsikan semua jawapan
A, B, C, D. Alright, itu sajalah perkongsian cikgu pada hari ini. Jumpa lagi. Sekian, terima kasih.